kemudian baru tidur. Siapa yang kata dia jenis memang tak boleh bangun tahajud aku ni. Pada awal nak bangun pun subuh. Tahajud memang tak boleh bangun. Jadi solat witir tu dia buat sebelum tidur. Katalah dia tidur pukul 11.30, pukul 11 lebih tu dia buat terus. Sebab tahu dah lagi dia memang tak bangun lah. Dan sesiapa yang yakin akan terbangun di penghujung malam sebelum subuh, maka sesungguhnya solat sunat di akhir malam itu lebih afdal. Siapa yang dia kuat, dia kata aku tidur pun tidur, tapi lagi sebelum subuh tu aku bangun lah. Jenis yang tu elok dia buat yang dekat dengan subuh. Berapakah jumlah rakaat solat witir? Paling kurang 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 13 rakaat. Ada juga pendapat mengatakan maksimum 11 rakaat. Ada ulama kata 11, ada ulama kata 13. Paling kurang 1. Antara sandarannya, kita nak taklid celik ni kita kena tahu sandaran. Imam Ahmad, hadis daripada Imam Ahmad, berwitirlah dengan 5. Jika tidak sanggup maka 3, dan jika tidak sanggup maka 1. Maksud dia boleh buat 1. Nah, tak larat sangat tu 1 lah. Biasa kita orang Melayu kita buat 3. Tapi tak larat sangat, buatlah 1. Kata hadis Imam Ahmad. Berdasarkan hadis ini, jelaslah jumlah minima untuk solat sunat witir ialah 1 rakaat. Namun begitu, bagi mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, tak sah buat solat sunat witir 1 rakaat. Paling kurang kena buat 3. Ikut mazhab Maliki, mazhab Hanafi kena buat 3. 1 kira tak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i 1 sah lah. Tapi biasanya kita orang Melayu kita buat 3. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi jilid 1, Imam Tirmizi mengatakan, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa solat witir ialah 13, 11, 9, 7, 5, 3 dan 1 rakaat. Pilih nak buat yang mana. Tapi ganjil. Witir ganjil. Berapa rakaatkah untuk setiap satu solat witir? Biasanya kita buat 2-2. Habis 2 1 salam, habis 2 1 salam. Last kali 1 rakaat 1 salam. Biasa kita buat macam tu. Namun begitu, Rasulullah pernah mengerjakan 7 rakaat dengan 1 salam dan 5 rakaat dengan 1 salam. Maksud dia Nabi Muhammad buat 7 rakaat, baru dia bagi salam. Pernah. Dan pernah juga dia buat 5 rakaat baru bagi salam. Apa sandarannya? Nak taklid celik kan? Sandarannya sebuah asar. Asar ni kata sahabat. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, kata Ummu Salamah, adalah Rasulullah mengerjakan solat witir dengan 7 dan 5 rakaat secara berturut-turut tanpa diselani dengan salam. Nabi Muhammad dia pernah buat 7 rakaat terus baru bagi salam, dan pernah juga dia buat 5 rakaat bagi salam. Tapi biasanya dia buat 2-2 lah, macam kita buat. Sementara sebuah lagi asar, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, Rasulullah pernah mengerjakan solat malam sebanyak 13 rakaat. Dia tidak duduk memberi salam kecuali jika sudah sampai 5 rakaat. Dah sampai 5 baru dia bagi salam. Pernah macam tu. Apakah surah-surah yang sesuai dibaca dalam solat witir? Nak baca surah apa ni selepas Al-Fatihah? Boleh baca apa-apa surah pun. Tak baca surah pun boleh. Asal malas sangat nak baca Fatihah sajalah, boleh. Tapi takkan nak macam tu kot kan? Kurang-kurang pun Allah kita baca lah. Apakah surah-surah yang biasa dibaca oleh Rasulullah dalam solat witir dia? Yang ni yang sunnahnya, yang paling sunnahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Asal adalah Rasulullah membaca pada rakaat pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la. Macam sembahyang tarawih yang kita buat selalu. Pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad dan mu'awwizatain. Mu'awwizatain ni Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Macam solat witir yang kita buat lepas sembahyang tarawih tu. Macam itulah selalu. Yang tu yang paling sunnah. Tapi nak baca surah apa pun boleh, tak ada masalah. Bilakah doa khunut dibaca dalam solat witir? Ikut mazhab Syafi'i, sunat kita baca khunut dalam solat witir bila sampai separuh kedua Ramadan. Masuk malam ke-15 Ramadan tu, dalam witir tu sunat baca. Kalau sebelum tu tak sunat. Ikut mazhab Syafi'i yang kita pegang.
Kalau ikut mazhab Hanafi, sunat sepanjang tahun. Sepanjang tahun tu nak baca qunut boleh dalam sunat witir. Bolehkah kita mengerjakan solat sunat lain selepas mengerjakan solat sunat witir? Boleh. Setengah orang lepas tarawih tu dia tak mau sembahyang witir. Tak apa, biar kat dia. Kita tak boleh nak paksa. Dia sembahyang tarawih saja. Ni kenapa tak sembahyang witir sekali? Saya tak mau sembahyang sebab sekali nak bangun, nak sembahyang lagi. Kebetulan Nabi Muhammad bagi tahu dah solat witir ni yang last sekali. Dia nak macam tu, biar kat dia. Cuma yang kita takut macam Abang Muza kata lah, tak buat waktu tu, sekali lagi tak buat lah. Tak buat waktu tu, sekali lagi tak buat lah. Kita memang kita kata tak bangun lah pagi lagi. Kalau tak bangun dah, akan rugi. Jadi boleh. Kalau lepas kita buat tu, nak buat sembahyang yang lain pun, tahajud pula lepas tu boleh, tak ada masalah. Apakah selepas itu kita perlu mengerjakan solat sunat witir sekali lagi? Lepas tarawih tu kita sembahyang witir. Kemudian kita terjaga tengah malam pukul 3 sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, macam-macam sembahyang. Kita kena buat tak witir sekali lagi? Jadi hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi Muhammad, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maksudnya tak payah buat dah. Kalau lepas tarawih tadi buat dah, lagi tengah malam kita sembahyang tahajud ke apa kan, lepas tu tak payah buat witir dah. Witir ni dia sekali je, dia bukan 2 kali. Bolehkah kita qada solat sunat witir? Semalam terlupa buat solat sunat witir, tak terbangun. Jawapan dia boleh. Boleh qada rupanya solat sunat witir ni. Bilakah masanya? Ikut mazhab Syafi'i, sembahyang witir ni boleh qada pada waktu siang ataupun malam. Bila-bila boleh buat. Waktu yang sesuai lah. Mengikut mazhab Maliki, boleh dia qada sebelum melakukan sembahyang subuh. Waktu subuh dah masuk dah. Maksudnya sembahyang witir dah habis dah. Tapi boleh buat, nak qada dengan niat qada, kita dah terlepas tu dia qada. Ikut mazhab Maliki. Ikut mazhab Hanafi, boleh dia qada tapi waktu malam. Kalau kita Imam Syafi'i, qada bila-bila boleh. Waktu yang sesuai lah, kita qada. Riwayat Abu Daud, sesiapa yang tertidur sampai habis waktu witir, sedangkan dia belum solat witir, ataupun dia lupa melakukannya, maka hendaklah dia mengqadanya pada bila-bila masa dia tak ingat. Boleh qada. Riwayat Abu Daud juga, apabila salah seorang kamu terjaga setelah masuk waktu subuh, sedangkan dia belum sembahyang witir, maka hendaklah dia melakukan witir. Boleh pula macam tu. Sekadar itu saja. Jadi yang terakhirnya sebagai penutupnya, cerita tentang latih anak puasa. Biasa kita orang Melayu, kita latih anak puasa. Bagus. Budak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun puasa latih puasa. Tak boleh sehari sekerat hari. Dan tu bagus. Cuma kita tak latih anak kita sembahyang. Kadang-kadang kita paksa sampai peringkat paksa. Umur baru 8 tahun, 9 tahun, mesti puasa ni, tahan. Kawan dah lembik teruk dah, tahan. Dah nak buka dah, pergi tidur, mandi tidur, tahan. Sekarang dah pukul 4 dah, dekat dah pukul 7, tahan. Padahal benda tu tak wajib untuk dia, boleh buka. Dan kalau kita nak paksa pun, kata ulama, hak sembahyang. Bila umur 10 tahun dia tak sembahyang, kita boleh rotan. Walaupun belum wajib, boleh rotan lah. Tapi yang puasa tadi, selagi dia tak cukup umur, dia tak puasa, kita tak boleh rotan. Jadi orang kita ni silap, kita tekan hak yang puasa. Hak sembahyang tu kita kurang. Sepatutnya hak sembahyang tu tekan. Hak puasa ni dia tak tahan sudah, buka, tak apa. Sebab tu kita tengok generasi kita kan, bila dia besar, ramai yang puasa tapi tak sembahyang. Sebab kecil-kecil dia didik macam tu. Tak puasa jaga, tak puasa kena rotan. Tapi tak sembahyang tak apa. Sepatutnya sembahyang tu, tak sembahyang kena rotan, tak puasa tak apa. Macam tu orang betul. Jadi dah terbalik kita. Sekadar itu sajalah. InsyaAllah minggu depan ada satu lagi. Ada sekali lagi kita sambunglah. Salah dan silap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.